Untuk coding update record, saya akan buat daripada borang yang sedia ada. Cuma kita akan utilize controller. Dalam controller kita ada create, okey kita dah buat. Kita dah ada store, okey kita dah buat. Kita ada show, kita tak perlu buat yang ni, yang senang lah. Kita ada edit dengan update. So, ada dua function ini, iaitu edit dengan update. Kalau untuk edit, kita kena panggil satu borang lain yang khas untuk update record lah. Sebenarnya kita boleh utilize ataupun leverage apa borang yang kita ada sebelum ni dalam create. Jadi kita akan panggil satu borang lain yang kita simply gunakan return view sajalah. Return view. Yang ini dia akan merujuk kepada apa tadi? Return view form update, iaitu edit je lah. Sorry. Trainings .edit. Jadi kita kena pastikan ada satu dalam folder trainings. Okey, ini adalah interface ya. Bila kita return view, dia akan merujuk kepada interface. Interface tu apa? Interface tu adalah mana tadi, dalam views, resource views. Ni resources views. Nampak tak kita punya mana trainings? Okey. Kita masih lagi dalam modul training, yang mana sebelum ni kita dah buat create dan kita dah buat index. Index ni untuk buat browse data dan search data. Yang mana create ni merujuk kepada borang yang dah insert record baru. Okey, insert record baru. Jadinya kita kena tambah satu lagi file, right click sini dan new file. Apa nama dia? edit.blade.php. Jangan lupa .blade nama dia edit.blade.php. Dan di sini apa yang saya nak shortcut je. Saya akan ambil shortcut saja, iaitu saya akan copy daripada trainings create. Saya akan copy daripada trainings create, copy je. Nanti kita akan modify. Sebab apa yang kita perlukan sama je. Edit.blade. Copy dan klik di sini, save. Okey, save. Okey, tapi sebelum tu kita akan edit lah sikit. Kita akan edit sikit, create training. Kita nak letak update form. Okey, ini lebih pada update form ya. Update form, training record, training title sama aja, description sama aja, trainer sama aja, dan seterusnya. Kita ada ni create training. Okey, ini adalah save update. Okey, save update. Cumanya apabila kita ada borang ni, bila kita ada borang untuk update record, mestilah kita nak paparkan data yang lama. Okey, kita nak kena paparkan data yang lama. Macam mana kita nak paparkan data yang lama? Macam mana kita nak user pilih record yang mana satu? Okey, sebelum tu kita dah ada mana ni? Tak apa. Kita buat satu lagi. Kan kita ada sebelum ni kita punya senarai kan, apa namanya, Oh sorry, kita start jap ya.
Jangan lupa start sebelum kita buat Laravel, start all. Dan mana kita lihat? Kita lihat dalam menu www laran 8. Okey. Sini. Kan kita dah buat sebelum ni dalam senarai record. Ni kan ada satu button edit di sini. Okey, ada satu button edit di sini. Jadi navigation ni kita akan buat di sini. Navigation ni kita nak buat di sini. Sekarang ni kita tak ada apa-apa navigation lah. Okey, kita tak ada apa-apa navigation sebab kita tak buat lagi navigation dia. Navigation tu maksudnya bila kita klik di sini, dia akan bawa record yang dipilih ni pergi kepada borang untuk edit. Jadi kita lihat balik dalam coding kita yang ada index. Okey, index. Kan kita ada button edit pada index ni kan, pada bahagian bawah ni. Oh sorry, sini. Okey, sini kan ada satu button edit kan. Dan kalau kita lihat kat sini kita tak ada navigation address dia. Jadi kita letak href dulu. Macam mana kita nak pergi kepada function edit? Kita kena pergi pada function edit dalam controller ni. Macam mana kita nak pergi function ini? Kita kena mention route. Ini adalah blade yang mana dia akan hasilkan nanti path kepada function, kepada controller edit. Ini adalah training.edit. Macam mana kita tahu yang kalau nak pergi pada function edit dalam training controller ni, kita kena gunakan route training edit. Macam mana? Kita kena pergi ke Laravel di sini, lihat terminal je. Jangan lupa terminal kita kita gunakan apa? PHP route list. Ingat tak? PHP route list. So PHP artisan, kecil sangat. PHP artisan route list. Name, minus name sama dengan training. Ini saya scroll down dengan tekan button control sebab saya nak lihat pada edit. Di bawah ni kan, edit. Nampak tak edit? Edit. Nampak tak edit? Okey, ini adalah edit. Okey, ini adalah edit. Tetapi untuk edit ni kita kena bawa nombor dia. Ini adalah nombor ID kepada record. Okey, yang ada dalam curly bracket ni. Ni zoom sikit ya. Untuk pergi ke sini kita kena gunakan method get. Dan kita akan forward kepada training.edit ni, dia punya nombor record. Di sini ada ID nombor record dia. Ada ID nombor record dia. Jadi kita lihat macam mana nak hantar nombor ID kepada record yang dipilih. Dan kita lihat kat sini kan, training controller. Okey, training controller edit. Training controller edit. Okey, nak pergi ke edit function, kita kena gunakan route name training.edit dengan membawa nombor ID record. Kenapa membawa nombor ID record? Sebab kita kena memberi peluang untuk user pilih record mana yang dia nak edit. Jadi kat sini kita kena letak satu lagi parameter, iaitu training ID ni. Ini training ID. Kena hantar parameter ini, training ID.
Okey, nampaklah training ID, dan kita save. Okay. Dan bila kita test, pastikan refresh dulu ya. Tekan ni refresh, dan kita lihat, klik. Okey. Saya rasa kita akan adjust sikit daripada button kepada A href href. Saya tukar sikit ya. A ni merujuk kepada anchor. Kita adjust balik. Okey, so kalau kita lihat pada bahagian bawah ini, kalau kita lihat pada bahagian kiri bawah tu kan, saya zoom ya, kiri bawah tu boleh ke tak? Tak boleh lah. Dia akan keluar link yang kita akan pergi, iaitu /training/1/edit. Tapi tak apa, kita try klik di sini. Nampak tak path dia ni? Ni yang dia akan hasilkan melalui path yang kita buat tadi dalam routing ini. Ini route. Ni route. Nampak tak? Route. Okey ni. Ni route training dengan membawa ID. Nampak tak dia bawa ID kat sini? Dia akan pergi kepada route training/edit, tapi dia bawa nombor record. Kalau kita test satu lagi record yang seterusnya, contohnya record nombor 2 ni kan, bila kita klik, dia akan bawa nombor 2. Nampak? Dia akan bawa nombor 2. Kenapa dia bawa nombor 2? Sebab dalam button yang edit yang user pilih tu, dia mengandungi ID record nombor 2. Sebab tu dia bawa nombor 2 ni. Sebab tu dia bawa nombor 2. So kalau coding Laravel dia kita nak buat, kita kena buat macam ini. Route training edit dengan ada training ID. Tak kisahlah korang nak tulis macam mana. Korang boleh define satu pun boleh, buat ID pun boleh juga. Tapi kalau tak nak buat macam ni pun boleh saja, no problem. Okay, itu adalah macam mana kita nak submit dia punya nombor ID record. Boleh. Cumanya sekarang ni, macam mana kita nak capture nombor ID yang ini supaya nantinya bila sampai pada training controller, iaitu ini edit ni, dia mestinya bawa, ni kan ada ID kan. Jadi macam mana bila kita return view kepada training.edit, dia boleh hantar record. Okey, boleh hantar kepada view. Sebab daripada controller ni yang panggil view. Tapi sebelum kita hantar kepada view, kita lihat balik alamat. Kalau kita lihat balik sebelum ni, kita punya rajah. Okey, kita punya rajah. Mana rajah tu? Ni rajah MVC ni kan. Okey, ini adalah rajah MVC yang mana kalau kita lihat, sebelum kita nak pergi kepada view, contohnya view ni apa? View ni adalah borang untuk paparan record lama. So view ni diarahkan oleh controller untuk dipaparkan. Cumanya sebelum kita paparkan view, kita nampak tak hubungan antara controller dengan model ini? Iaitu contohnya kalau dalam routing dia hantar ID nombor 1, ID record nombor 1, dia boleh submit ID record 1 ni daripada controller kepada model supaya model capture record nombor 1 dari dalam database, dan kemudian dia akan hantar balik kepada model record nombor 1, hantar balik kepada controller. Dan bila kita panggil view dalam bentuk borang update, kita boleh hantar data record nombor 1 ni kepada view supaya kita boleh paparkan record yang lama untuk kita kemas kini, untuk user kemas kini. Ya, mana tadi? Jadinya okey, kod kita kat sini perlu ditambahkan dengan sesuatu
yang tak disangka. Apa itu sesuatu? Sekejap ya. Untuk edit. Okey, lebih kurang macam itulah. Kita perlukan satu lagi arahan, iaitu kita akan buat satu variable yang akan terima record daripada arahan find. ID ni adalah ID yang kita capture daripada index, daripada interface, dan kita akan pergi kepada trainings.index dan training.edit dengan membawa compact with training. So satu data je lah dia akan hantar dalam sini. Sebab bila kita find ID ini, dia mesti akan ada satu je. Sebab ID ni merujuk kepada satu variable, satu ID record yang unik. Cuma kat sini saya tak consider. Kalau katakan masa kita select record ini, orang lain, another concurrent user dah delete dia, itu saya tak consider lagi. Okay, belum lagi consider kat situ. Isu itu kita tak consider lagi. Sekarang ni kita buat naif sajalah dulu dengan membawa compact data, iaitu training. So boleh buat macam tu. Arrow ni kita boleh turunkan bawah, no problem. Nampak? Okay, nampak tak? Jadi sekarang ni bila kita panggil, bila program training controller kita dalam edit ni panggil edit.update.php, dia akan bawa juga satu record. Okey, dia akan bawa juga satu record. Dan kemudian apabila kita dah bawa satu record, macam mana pula kita nak paparkan dalam borang? Macam mana kita nak paparkan dalam borang? Kita dah berada dalam update form, iaitu berada dalam edit.blade.php. Bila user pilih dari sini, dia akan bawa nombor 1 ni. Nombor 1 ni. Nampak tak dia macam mana dia bawa nombor 1 ni? Okay, so ID tadi mana? ID. Okay, ID kat mana tadi? Di sini. Okay. Kita ada di edit sekarang ni. Saya cuba nak paparkan data dari edit. Paparkan data lama dalam edit. So kita boleh buat paparan yang ringkas. Satu, kita perlukan ID lah. Yang keduanya kita perlukan title. Okay. So untuk masukkan title, saya rasa kita akan selitkan sini pada title, pada training title, input type text, dan kemudian kita akan masukkan value. Value sama dengan ini adalah blade, dan kita boleh echo training sebab tadi kita submit training.
Jadi kita boleh gunakan key title. Ini ambil dari mana? Ini ambil dari training controller. Kan ini ada ni. Ni. Dia submit array ni melalui controller yang ada ni, compact training. Artinya kita boleh masukkan saja value ini kepada setiap field yang lain. Title, description, dan kita ada trainer. Okey, boleh tak kita paparkan? Nampak? Dia dapat capture. Ini untuk edit Ini untuk edit. Cumanya bila kita simpan nanti, kita simpan melalui button ini. Contohnya kita ada satu perubahan from 0 to 0. Ni kita buat penambahan, user buat penambahan data, lepas tu ditekan save. Boleh tak ada save? Tak boleh lagi. Sebab kita belum betulkan dia punya action dia. Action kita kena pointkan kepada satu lagi function dalam training controller, iaitu update. Okey, kalau kita klik yang ni kan, Android Kotlin ni kan. See? Dapat Android Kotlin. Cuma dia nombor ID dia tak simpan dalam borang ini. Sebab nombor ID ni bukannya satu benda yang sepatutnya user tukar. Dia tak boleh sebenarnya mana new tukar. Dia bukan macam kod kursus ke apa ke. Ini adalah ID. Saya suka guna ID ni untuk record identification. Okay, kadang-kadang korang tak suka guna ID sebab korang dah ada primary key yang lain. Itu terpulang. Nanti korang adjust lah supaya primary key tu jadi unik. Obviously primary key mesti unik lah. Dan gantikan dia sebagai record ID. Tapi sekarang yang saya nak gunakan adalah ID yang auto increment dijana oleh database system. Okay, so training title, description. Okay, saya akan letak di sini satu hidden input supaya data ini boleh dihantar. Saya gunakan type hidden. Type hidden dia tak akan kelihatan dalam interface lah, tapi dia akan ada dalam borang tersebut, iaitu hidden. Dan kita akan bagi nama dia ID, dan kita akan letak value dia sebagai inilah yang ni. Ini penting kena letak sebab dia nak identify okey. Sorry, ni kita letak ID. Nak identify record mana yang dihantar. Nampak tak kat sini kita ada training. Ni sepatutnya tak boleh store lah. Action ni kan, dia sepatutnya ada update. Dia akan point kepada update. Cumanya apa? Kalau nak tengok ID hidden input ni, korang boleh saya refresh. Training update. Okey, dia bawa juga ID. Training update. Dia ada koma. Dia gunakan juga benda lah ni, iaitu ID. So okey, di sini edit bla bla bla, boleh tak submit. Okey, ada isu juga. Bukan isu sebenarnya, dia dah okey tadi. ID route ID tu dah betul. Cumanya kita nak kena pastikan apakah method yang dipakai. Macam mana kita nak tahu method apa yang dipakai? Saya rasa dia bukan gunakan get ataupun post. Dia kata kat sini post tak ada. Sebabnya method kita gunakan post. Post. Kita letak post di sini. Tetapi dalam spesifikasi yang disertakan pada error ni, dia mengatakan bahawa
Untuk pergi kepada update, dia cuma support method get, head, put, patch dan delete. Get tak mungkin sebab kita nak submit data menggunakan form. Most likely kita tak boleh gunakan get, kita kena gunakan post. Tapi kat sini dia kata post method is not supported. Kenapakah? Jadi kita akan lihat kita punya path ataupun route definition. Kita lihat kepada update. Nampak ni? Nampak tak ni update? Okey, dia guna put ataupun path, patch. Dia gunakan put ataupun patch. Sedangkan put ataupun patch ni kita tak ada, kita gunakan post. Pada asalnya kita gunakan post. Ini antara solution yang saya boleh dapat daripada Stack Overflow. Itu biasalah, saya akan rujuk dalam ni. Ni. Oh, dia dah ada cara yang lebih mudah. If you are using HTML element instead Laravel, you must okay. Guna yang ni pun boleh. Maksudnya kita akan override method menggunakan method fill ni menggunakan put. Boleh buat macam ni. Ataupun kita gunakan satu lagi yang biasanya saya gunakan adalah ni. Name method type hidden value put. So ini adalah cara untuk kita override. Satu cara lagi untuk kita override, saya buka ni, name method type hidden value put. Sebab apa? Sebab pada asalnya form ini method dia adalah post, tapi oleh kerana dalam routing tu dia tak membenarkan post, sebaliknya dia menggunakan satu lagi method iaitu put. Kenapa? Nanti saya ceritalah. Sebab dia dah ada beberapa path yang sama. Jadinya dia nak membezakan mana record yang perlu diakses, dia tukar kepada inilah method dia. Jadi kita kena override lah. Ini cara override method dalam HTML untuk tukar kepada put method. Put method. Refresh. Okay, so error tadi dah dibetulkan lah. Tapi oleh kerana kenapa dia blank, seperti yang saya mention sebelum ni, kalau dia blank, sebenarnya bila kita lihat dalam controller, dalam controller kita ada edit kan. Edit dia mesti dengan update. Nampak tak? Update dia kosong, tak ada apa-apa. Bila update dia kosong, tak ada apa-apa, itu yang dia keluar blank. Sebab dia tak tahu nak buat apa. Sebab bila kita klik ni untuk submit, dia akan, oh sorry, saya rasa kita kena refresh sekejap. Klik edit, dia blank. Kenapa dia blank? Okay. Dia blank sebab sini, ni, ini tak ada apa-apa. Macam mana nak bagi dia ada apa-apa? Tarapapa ye, tarapapa ye. Okey. So, first thing yang kita kena buat adalah pastikan ada tak data itu. Sebab macam itulah. Okey, kita nak pastikan data ni ada dulu. Barulah kita edit. Oh sorry. Dan kita akan update. Gunakan arahan method update, yang mana update ini kita akan request daripada borang. Ini adalah data-data yang kita dapat dari borang dalam pembuluh buah request ni. So macam mana? Request only. Kita request ya. Okay, so kita request title, oh sorry, kita punya this, ni nama field kita, description.
BESC je, kita tak spell dia penuh lah, tak apa, no problem. Then kita akan redirect dia kepada index. Okay, kita akan redirect dia kepada index. Redirect ni index lah, index. Trainings. Saya rasa training saja. Sebabnya kita punya path adalah training. Ini sebenarnya kita nak pergi kepada index. Dalam index, kalau kita nak lihat index kita, mana index? Ni. Nampak tak, kita punya path adalah /training. So kalau kita nak pergi index, dia punya path adalah /training. Sebab memang kita nak pergi path kepada index pun, index ni. Jadi kita kena gunakan route dia, training.index, ataupun kita boleh gunakan path. So kalau redirect kita gunakan, sebenarnya kita gunakan URL path dia lah. Sorry. Ni URL path. Dan dalam URL path ni dia submit juga satu message, iaitu success, training record has been updated. Menarik. Success. Dan kita lihat dalam index.blade.php pada bahagian atas ini, ada tak cara untuk kita handle alert, ni notification yang handle session success ni. So bila kita submit balik, kita patah balik kepada index, training.index dengan membawa message success, so dia akan lihat apakah message dalam success ini, supaya dia boleh letakkan pada alert di atas ini. Dan korang kalau nak tengok dia punya kod yang lengkap, boleh rujuk dalam github.com/Khairul-Nizam. Macam mana nak dapat address yang lengkap tu, ada dalam description ataupun dalam komen video YouTube ini. Okay, kita test dulu. Kita test betul ke tidak apa yang diteorikan tadi. Nampak ni. Okay, kita pilih record yang pertama ni, klik edit. Nah, okay, kita lihat data yang lama. Saya letak 101, Laravel basics from 0. Tukar ni dan klik save update. Nampak? Ni the record, the result. Okay, sorry, saya tukar dia punya spelling ni. Ni the result, the record. Sebenarnya sepatutnya ini merujuk kepada message kita, iaitu success. So kita boleh gunakan blade. Sekejap edit. Okay, edit, create message, and message index message. Okay. Okay, kita try sekali lagi. Android Kotlin, contohnya PHP ni lah, nombor 4. PHP 101, from 0 to almost 0. Aminah, siapa nama letak. Okay, tukar tak dia kepada PHP 101. Ni PHP 101 from 0 to almost 0. Dan atas ni training record has been updated. Okay, dapat. Alhamdulillah. So saya akan tangguh dulu sesi recording ini untuk belajar Laravel dengan Assalamualaikum. Selamat berjaya. Apa-apa korang tengok kod dari GitHub, link saya sediakan dalam description ataupun dalam komen. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye-bye.